A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati penonton-penonton sekalian, muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpah dan kurnianya kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita dapat mengikuti kuliah subuh yang disampaikan oleh saya, Dai Aiman, Like Dakwah, Share Ilmu. Okey, kita nak masuk hadis yang ke-6 dari hadis 40 Imam An-Nawawi berkaitan dengan topik kita pada hari ini, halal dan haram. Baik, kita baca hadis lebih dahulu. Okey, dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang halal itu terang jelas dan sungguhnya perkara yang haram itu terang jelas. Dan di antara kedua perkara tersebut ada perkara-perkara syubhah dan kesamaran yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barang siapa yang menjaga perkara syubhah, maka sungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhah, maka dia telah terjatuh dalam perkara haram. Umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan dan sesungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ianya rosak maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Ini hadis yang ke-6 dalam 40 hadis Imam Nawawi. Jadi selepas ini kita akan terang dengan lebih lanjut berkaitan dengan hadis ini, insya-Allah. Alhamdulillah, kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik, halal dan haram. Baik, dalam hadis ini menceritakan berkaitan dengan halal dan haram, dimulakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Baik, yang dimaksudkan sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu jelas. Yang pertama, kita fokus kepada perbuatan. Apakah perbuatan yang halal, perbuatan yang haram? Perbuatan yang halal ini banyak dan perkara yang haram ini sebenarnya tak banyak pun. Tapi yang haram tu orang nak buat sangat. Baik, yang pertama, perbuatan. Kalau kita tengok dalam ayat Quran surah Baqarah ayat 188, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah
kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan perbuatan dosa. Padahal kamu mengetahuinya. Nampak? Perbuatan rasuah jelas haram. Jangan bagi rasuah. Jangan hulur rasuah. Tapi kadang-kadang orang kata, alah, tak apa, hadiah je. Nampak? Dia ubah konsep tu. Sedangkan perkara ini jelas dalam Quran mengatakan ianya haram. Perbuatan. Yang kedua adalah berkaitan dengan makanan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang dimaksudkan diharamkan bagi kamu memakan bangkai, darah, daging babi, daging haiwan yang disembelih, atas nama selain daripada Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali sempat kamu menyembelihnya. Nampak? Surah Maidah ayat yang ketiga ni dijelaskan jelas hurrimat, mengharamkan memakan perkara-perkara yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang ini jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan saranan Allah SWT, Allah pesan untuk kalau nak makan, cari makanan yang halal. Bukan setakat halal, tapi baik. Ini surah Al-Baqarah ayat 168, dia ada ceritakan, Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, ila akhir ayat. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 168 hingga ayat 169. Baik. Jadi oleh sebab itu, yang pertama, makanlah apa saja yang di bumi. Ada apa saja, makan saja. Syaratnya, jangan makan yang haram. Yang halal tu banyak, tapi yang haram juga orang cari. Dan yang paling penting sekali, jangan kita tergoda dengan hasutan syaitan. Sikit je, rasa je lah. Ya, tak luak pun. Nampak? Ini hasutan syaitan. Poin yang kedua dalam hadis ini, dia cerita apa? Wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Apa maksud dia? Dan di antara kedua perkara tersebut, di antara halal dan haram, ada di tengah-tengahnya itu apa dia? Perkara syubhah, yang kesamaran, yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Tengah-tengah di antara halal dan haram itu ada tengah-tengahnya perkara syubhah. Baik, contoh makanan yang syubhah di antaranya, kalau kita tengok asam-asam ataupun keropok ataupun kedai-kedai yang kita khawatiri menggunakan bahan-bahan yang syubhah. Anak-anak kita beli jajan dekat kedai, dia beli keropok dan sebagainya, entah ada tanda halal ataupun tidak. Ya, entah halalnya halal jakim ke tidak. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita pergi makan di kedai-kedai tu, ya, barang-barang ingredientnya, minyaknya dan apa semua tu, adakah ianya halal? Itu kita jawab sendiri. Kata sahabat Thawri berkata, adapun sesungguhnya ketinggian orang-orang yang muttaqin ini adalah mereka yang meninggalkan barang apa yang tidak diketahuinya akan keharamannya. Nampak? Ini sahabat dia hebat. Kita pergi kedai, mana kita tahu orang tu pakai minyak macam mana? Kita beli kat kedai, kita tak tahu. Tapi hebatnya para sahabat, dia akan tinggalkan apa yang dia tak tahu. Kan selamat? Sebab tu kalau sebaiknya kita makan di rumah aja. Kita tahu apa yang isi kita masak, mak kita masak. Confirm dia masak benda-benda yang halal. Baik, Abu Darda berkata, ketakwaan yang sempurna ialah di mana seorang hamba itu takut kepada Allah
sehingga dalam perkara sebesar Zahrah sekalipun termasuk meninggalkan sebahagian dari perkara yang pada pendapatnya halal kerana takut terjerumus pada hal yang haram. Contohnya apa? Contohnya macam kita minum air jus oren contoh. Jus oren tu halal. Tapi kalau dah satu jak diteguknya, boleh menjadikan kencing manis. Banyak sangat minum manis-manis tu. Jadi Abu Darda dia kata apa? Walaupun ianya halal, tapi takut halal itu terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi itu pun ditinggalkan. Dah terlampau berlebih-lebihan kan kadang-kadang tu. Poin yang ketiga dalam hadis ini, famanittaqa syubhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga perkara syubhah, maka sesungguhnya dia telah membersihkan agamanya dan maruah dirinya. Nampak? Ini kesan kalau kita menghindari perkara syubhah. Perkara syubhah ni dia macam tak nampak sangat tau. Tapi dia tak jelas sangat. Contoh macam kita pergi wayang kan. Wayang, saya pergi tengok kartun. Ya, bukan saya tengok benda-benda ni. Saya bukan duduk dekat-dekat. Tapi nampak. Tapi bila kita pergi ke satu tempat yang boleh menyebabkan perkara itu kemungkinan berlakunya maksiat. Jadi kita tinggalkan perkara-perkara yang syubhah ini. Baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul bilad ila Allah al-masajiduha. Lokasi yang paling Allah cintai adalah masjid, dan lokasi yang paling Allah benci, wa abghadul biladi ila Allahi aswaquha, dan lokasi yang paling Allah benci adalah pasar. Hadis sahih Muslim. Jadi apa dia? Ini dia, kalau kita nak lihat kesan kita meninggalkan perkara syubhah itu, ia akan menyebabkan kita ini sesungguhnya membersihkan agamanya. Kita punya pegangan agama jadi bersih dan membersihkan maruah diri kita. Ini kesan kita menjaga perkara syubhah. Kita meninggalkan perkara syubhah. Poin yang keempat, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Apa maksudnya? Barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh dalam perkara haram. Nampak? Ini gambaran yang nak dilakukan, yang nak disebut kepada kita. Siapa yang terjerumus kepada syubhat, maka dia akan terjerumus kepada perkara haram. Contohlah kan, kalau kita ambil cawan, kita letak di hujung meja. Biasa mak kita kata apa? Tumpah nanti. Mana ada tumpah, mak? Tiba-tiba kita tengah buat kerja, tersinggung. Jatuh cawan, tumpah air kita. Jadi oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjauhi perkara syubhah, telah selamatlah agama dan kehormatannya. Barang siapa yang menyertai syubhah, ia seolah-olah telah jatuh dalam perkara yang haram. Dan disebutkan, kalau kita bagi contoh yang cukup hebat, Al-Quran bagi contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu yang perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Bayangkan, tu ada pelakon tambahan kat belakang sana. Hero. Baik. Bayangkan Al-Quran menceritakan jangan dekati zina. Dekat pun jangan. Saya bukan buat apa pun. Saya just keluar berdua dengan dia je. Nampak? Memang kita tak buat apa pada asalnya. Tapi akhirnya kita akan kecundang dengan bisikan syaitan. Oleh sebab itu, dalam Quran Allah sebut, jangan dekati zina. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ia akan membawa kepada perbuatan zina. Baik.
Baik, seterusnya. Dalam hadis ni, dibagi satu perumpamaan yang mana disebutkan kara'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fih. Bermaksud, umpama seorang pengembala yang mengembala di sekeliling kawasan larangan, dibimbangi dia akan menceroboh masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja ada sempadan. Bayangkan kalau dah masuk sempadan raja, boleh jadi kena tembak, boleh jadi kena tangkap dan sebagainya. Baik. Sebab tu orang tua-tua dia pesan, kalau nak main jangan main tepi-tepi parit tu sangat. Sagi kang terjatuh, lemas, tak pasal. Seterusnya, ala wa inna himallahi maharimuhu, dan sungguhnya sempadan Allah itu ialah perkara yang diharamkannya. Kita tinggal solat, kita tinggal puasa, kita tinggal zakat, kita tidak menghormati ibu ayah, itulah sempadan Allah SWT. Maknanya kita jangan lakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi perumpamaan yang Allah tunjukkan dalam hadis ini, yang disebut dalam hadis ini apa dia? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahawa dalam setiap jasad itu ada seketul daging yang apabila ia baik maka baiklah seluruh jasad, dan apabila ia rosak maka rosaklah seluruh jasad. Baik. Inilah satu perumpamaan yang Nabi SAW sebut dalam hadisnya. Dalam hati manusia ada seketul daging. Dan kalau baik daging sebut, maka baiklah seluruh jasad. Kalau rosak, rosak seluruh jasad. Maksudnya apa dia? Maksudnya, ya, hati ini adalah merupakan ra'sul amal, kepala kepada amal. Kalau kita nak tengok orang ni baik ke tak baik, kita nak tengok hati dia gelap ke, hati dia cerah. Macam tu. Macam mana kita nak tengok? Caranya adalah, ya, kita tengok tutur kata dia. Kita tengok tingkah laku dia. Kita tengok apa yang dia buat, dekat situ kita boleh tengok hatinya bersih ataupun hatinya kotor. Nampak Nabi SAW ketika Isra' dan Mi'raj kan, Nabi dibasuh hatinya, jadi hati Nabi bersih. Kita boleh tengok betapa bersihnya hati orang tersebut dengan tutur katanya, perbuatannya yang baik, dengan amalannya. Di situ kita boleh lihat dan boleh tahu sama ada orang ini hatinya bagus, hatinya baik ataupun tidak. Kenapa hati kena bagus? Kenapa hati kena baik? Yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari yang anak pinak tak ada nilai dah. Harta benda tak ada nilai dah. Melainkan kita datang bertemu dengan Allah biqalbin salim. Sebab itulah kita nak hati yang bersih, hati yang selamat. Kesimpulan dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, sikap warak termasuk meninggalkan syubhah. Ni orang warak, dia akan tinggalkan syubhah. Kedua, menjauhkan perbuatan dosa kecil kerana hal tersebut dapat menyeret seorang kepada perbuatan dosa besar. Yang ketiga, memberikan perhatian terhadap masalah hati kerana padanya terdapat kebaikan fizik. Keempat, baiknya amal perbuatan anggota badan merupakan petanda baiknya hati. Yang kelima, petanda ketakwaan seorang jika dia meninggalkan perkara-perkara yang diperbolehkan kerana khawatiri akan terjerumus kepada hal yang diharamkan. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah agar Allah dapat memberikan hati kita yang sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
wa ala ta'atik. Ya Allah, Kau yang membolak-balikkan hati kami, lalu teguhkanlah hati kami di atas agamamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam iman. Jauhkan kami daripada sebarang kemurkaan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya Dai Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.